Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah membaca buku metodologi memahami hadis. Kita berada pada bab memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya pada bahagian yang kedua, iaitu disiplin memahami hadis berdasarkan riwayat. Dan pada kuliah yang lepas kita telah pun membicarakan berkaitan dengan disiplin yang pertama bagi memahami hadis berdasarkan kepada riwayat-riwayatnya, iaitu mengabaikan ataupun mengenal pasti status riwayat. Kita kenal pasti dulu status riwayat bagi sesebuah hadis. Bila kita dah kenal pasti, kita abaikan riwayat yang palsu. Saya telah pun huraikan dalam kuliah yang lepas panjang berkenaan dengan hadis palsu ni. Faktor kemunculan hadis palsu saya dah cerita dah. Disebabkan oleh kerana ta'assub kepada mazhab akidah Syiah antaranya. Disebabkan oleh kerana ta'assub kepada mazhab fiqh, sehingga menyebabkan sebahagian daripada pengikut mazhab Hanafi yang ekstrim sanggup memalsukan hadis, menghina Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan semua, tapi sebahagian. Di sana juga ada faktor yang lain, iaitu faktor cari makan, yang dipanggil golongan qusas, golongan penceramah, golongan penglipu lara, yang kerja mereka membaca hadis di masjid-masjid. Mereka ingin membaca hadis yang pelik, suka baca hadis yang ganjil supaya orang dengar, orang suka dengar. Kalau setakat baca riwayat-riwayat yang sahih ni orang dah selalu dengar dah. Jadi dia punya market tu tak hot dah. Dia tak menjadi hot. Orang tak suka dengar. Jadi dia baca riwayat yang palsu ni nak menjadikan diri dia tu sentiasa relevan pada zaman dulu lah. Dan saya telah pun bawa kisah Al-A'mash yang cabut bulu ketiak pada orang yang membaca hadis palsu di dalam masjid di Iraq pada zaman dulu. Yang keempat, golongan zuhad, golongan sufi yang jahil. Bukan semua, tapi ada golongan sufi yang jahil, yang mana mereka ni kerja mereka asyik nak ibadat saja, sampai terlupa nak menuntut ilmu. Dia dua. Kata Ibn Qayyim dalam kitab dia Ighathatul Lahfan, dia mengatakan iblis ni dia akan tengok kita dan dia akan kaji kita, kekuatan kita kat mana. Dia tahu kelemahan kita.
Dan dia akan tengok kekuatan kita. Dia tengok manusia ni, dia tahu manusia ni ada dua kategori. Manusia ni dua je kategori dia. Sama ada dia cuai pada agama ataupun dia rajin dengan agama. Bagi orang yang cuai dengan agama, dia akan gunakan kelemahan insan tu. Katalah insan tu dia betul-betul kalah bila tengok harta, maka iblis akan gunakan kelemahan tu untuk tewaskan dia dengan rasuah, untuk tewaskan dia dengan mencuri. Kan? Ada manusia yang tewas dengan nafsu dia, maka iblis tewaskan dia dengan zina. Jadi iblis akan tengok. Ada satu lagi jenis manusia, dia bersemangat dalam agama. Dia nak cari agama. Iblis kalau nak goda dia supaya dia cuai terhadap agama, iblis tahu dia ni memang tak makan lah. Sebab semangat dia pada agama ni kuat. Jadi iblis tengok kekuatan dia. Kuat dia kat mana? Iblis akan goda berdasarkan kepada kekuatan tu. Macam mana caranya? Dia tengok satu orang kuat ibadat, solat rajin, puasa rajin, jadi iblis akan galakkan dia untuk beribadat, sehingga iblis menjadikan dia ni terbiasa dengan ibadat, terisi masanya dengan ibadat, sampai lupa untuk menuntut ilmu. Hukum hakam jahil. Dia tak peduli pasal ilmu, sampaikan dia boleh tengok orang yang menuntut ilmu, dia kata yang ni nak pergi cari dunia je ni. Ni cari akhirat. Aku ni cari akhirat duduk dalam masjid. Kan? Saya ada terbaca dalam media sosial semalam ke kemarin, ada satu ceramah dia beritahu, kata ada seorang wali ni berpuluh tahun beruzlah, berpuluh tahun mengasingkan diri, tak jumpa siapa-siapa, tak keluar daripada tempat dia beruzlah. Uzlah ni dia macam bertapa jugalah, tak keluar-keluar melainkan untuk pergi untuk bergelut dan tak jumpa orang berpuluh-puluh tahun. Orang dengar Masya Allah, dia pun kata ni wali Tuhan. Kita pun heran lah, takkan wali Tuhan tak pergi sembahyang Jumaat? Iblis dia tengok ada manusia suka dengar cerita-cerita orang yang buat ibadat ni, sampai dia kata Masya Allah hebatnya. Kan dulu saya pernah ceritakan ada satu tarikat yang mengajar ahlinya, bukan semua ni, ada ahli sufi yang bagus, kan? Ada ahli sufi yang bagus, yang alim. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis ada gelaran Az-Zahid. Ini orang-orang yang bagus, tapi bukan semua, ada yang jahil. Ada tarikat yang mengajar anak-anak murid dia untuk beruzlah, sampai sembahyang Jumaat pun boleh tinggal. Sebab apa? Sebab dia kata orang sakit tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Kamu sedang sakit hati. Sakit hati tak lagi sembahyang Jumaat. Kalau macam tu senang tuan-tuan. Marah ke anak, tak wajib dah sembahyang Jumaat aku ni. Sakit hati ke anak. Itu adalah tafsiran yang tak betul. Sakit yang tak boleh ni adalah sakit yang membebankan untuk pergi. Kan, sakit yang beban untuk pergi. Kalau sakit tu tak beban untuk pergi, sekadar sakit sikit-sikit je kena pergi. Sembahyang Jumaat selagi mana dia tu bukan musafir, selagi mana dia tu lelaki, cukup syarat untuk pergi sembahyang Jumaat, pergi sembahyang Jumaat. Tapi ada manusia menggunakan warna agama untuk tersesat di atas nama agama. Kan? Ada satu AJK masjid. Ini zaman saya dululah. Waktu saya duduk di sebahagian negeri sebelum saya pindah ke Perlis ni. Macam biasalah bila kita mengajar dalam masjid, saya kalau boleh
Yang mana yang saya tahu, kalau dalam masalah tu ada 2-3 pandangan ulama, saya akan hurai lah. Lepas tu saya akan bagi tahu mana yang saya cenderung. Jadi adalah 2-3 tak selesa. Dia kata banyak sangat belajar ilmu ni mengeraskan hati, pening kepala kita. Belajar ilmu banyak-banyak boleh mengeraskan hati. Ini satu benda yang tak betul. Kita ditipu oleh syaitan, ditipu oleh iblis. Ada manusia yang iblis tengok dia ni semangat pada agama dan jenis otak bagus. Orang lain baca 2-3 helai, bukan kata khatam, tidur terus, tapi dia boleh 2-3 kitab sekali hadap. Ada manusia macam ni. Sekali hadap 2-3 kitab boleh habis. Kan? Orang lain baca 2-3 kali tak faham-faham, dia baca sekali je faham dah. Kan kadang-kadang kita sikit hati dengan orang macam ni kan. Sambil-sambil tengok Champion League je, kawan dia baca tak betul, dia boleh tolong betul kan. Sambil tengok Ronaldo duk main bola tu, tak betul tu. Dia kata, kawan aku ni baca entah bila. Jenis akal bagus kan. Syaitan akan gunakan kelebihan tu untuk lupakan dia, abaikan dia terhadap ibadat. Banyak tuntut ilmu sampai ibadat tak ada. Sebab itu Ibnul Jauzi ada tulis kitab Talbisu Iblis. Talbisu Iblis, yang mana dia mencela sebahagian ataupun mengkritik sebahagian daripada orang yang kuat beribadah sampai dia tak sedar dia ganggu orang. Dia tak sedar dia mengganggu orang. Umpama tadi lah kan, kadang-kadang saya tolak satu mikrofon, sebab mikrofon tu untuk luar. Saya kata tak payahlah luar, dalam je. Azan pergi luar, tapi kuliah, zikir tak payah keluar lah. Siapa nak dengar mari dalam. Sebab kita tak tahu di luar sana mungkin ada orang nak tidur. Kan? Jadi kuliah-kuliah tak payah suruh keluar, dalam je. Kerana yang disyariatkan keluar adalah azan. Azan, pergi azan keluar, tak apa. Tapi kuliah dalam. Mungkin ada orang tak sihat, dia dengar suara kuliah, jerit-jerit pula tu. Suara saya pula jenis kuat pula tu kan. Takut terganggu orang. Kita rasa benda tu bagus, tapi sebenarnya pada agama tak digalakkan. Ibnul Jauzi mengkritik pada zaman dia orang yang membaca Quran di menara. Lepas daripada separuh malam, zaman dia ada tukang baca Quran di menara masjid. Alasan nak kejut orang subuh. Ibn Jauzi kata tak payah pergi baca Quran kuat-kuat tu, kerana ganggu orang tidur. Bukan semua orang wajib qiyamul lail. Orang yang wajib qiyamul lail ni siapa? Kalau di nazar nak buat qiyamul lail jadi wajib lah. Qiyamul lail ni bagus, tapi dia bukan wajib. Hang nak qiyamul lail, hang qiyamul lail lah. Tapi jangan paksa orang lain. Ada orang yang haid, dia tak wajib sembahyang. Ada budak kecil, dia nak tidur. Ada orang kerja jaga, waktu tu je dia nak tidur. Jadi kita kena faham yang tu. Kan? Zaman dulu orang takut nak kritik. Bila kritik takut macam benci agama. Tapi sebenarnya itu bukan ajaran agama, bukan suruhan. Dalam masjid nak baca Quran dengan suara yang kuat pun ditegur oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ganggu orang lain. Kecuali ilmu, sebab dia dianggap sebagai fardu kifayah. Kuliah dianggap sebagai fardu kifayah. Kan? Umpamanya imam bila lepas daripada salat, memanglah ada perbahasan dalam kalangan ulama nak zikir dengan suara yang sedikit tinggi ataupun slow. Al-Imam Syafi'i pilih slow, manakala sebahagian ulama kata tinggi, jahar. Kita kata tinggi sedikit, tapi bukan tinggi itu sampai ganggu orang masbuk. Dia punya tinggi itu sampai ganggu orang masbuk, siap bernasyid-nasyid lagi. Itu di luar daripada
perbahasan sehingga ganggu orang nak salat. Jadi benda ni kadang-kadang kita tak sedar. Semangat kita pada agama menyebabkan kita terlupa benda-benda ni. Terlupa kita terganggu orang. Dulu masa PKP, lepas daripada PKP, saya ingat masa PKP kot. Tapi di utara, saya tak pasti di Pulau Pinang atau di Kedah atau di Perlis. Ada satu kes, seorang perempuan masuk ke dalam masjid, tutup PA sistem masjid. Kan? Jadi AJK duk marah dia, rakam. Tapi perempuan tu cakap elok. Dia kata apa? Dia kata dia cakap utara. Dia kata saya minta tolong. Dia kata waktu lain pasanglah. Tapi lepas asar jangan pasang. Sebab lepas asar ni, saya ada kelas. Saya nak mengajar. AJK duk rakam. Letak dalam Facebook. Saya tak pasti siapa yang letak dalam Facebook. Mungkin AJK, mungkin orang lain yang rakam tu. Tapi dengan harapan mungkin dengan harapan dia orang kecam makcik tu. Lah kali, orang semua sokong makcik tu. Sebab apa? Sebab dia ada kelas online dekat rumah. Tiba-tiba suara daripada masjid ganggu. Bukan azan pun. Kalau azan tu kita faham, azan bukannya lama. Tapi dia pergi zikir punya panjang sampai sejam. Orang nak mengajar tak boleh. Orang mungkin ada tuition online. Mungkin ada kelas universiti yang dilakukan secara online. Jadi kadang-kadang masjid tak apa nak faham benda ni. Sebab tu saya kata kalau kuliah di masjid ni tak payah keluar lah suara. Dalam aja. Sebab apa? Sebab mungkin di keliling kita ni, ada orang mengajar tuition. Ada orang kuliah online pula. Ada budak yang nak tidur. Ada orang sakit yang nak berehat. Jadi kita faham keadaan itu supaya kita tak mengganggu mereka. Tapi ustaz ini syiar azan. Macam mana ustaz? Dia orang tak dengar kuliah. Dia orang tak dengar kuliah kita je. Mungkin dia orang dengar kuliah lain. Kalau dia orang nak dengar kuliah, mari masjid. Ajak dia orang datang masjid. Itu kerja kita lah pula nak kempen kan. Jadi tak perlu paksa orang lah. Ya? Ada manusia yang kekuatan dia suka derma. Pemurah. Iblis goda dia. Sehingga dia rajin ataupun dia betul-betul pemurah pada orang lain. Sampai nafkah keluarganya terabai. Sebab itu, kalau kita tengok, Nabi SAW tak pernah ajar kita untuk lawan iblis. Tetapi Nabi ajar kita untuk berlindung dengan Allah daripada iblis. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah. Minta perlindungan daripada Allah supaya tak diganggu oleh iblis. Sebab apa? Sebab iblis ni umur dia lagi tua daripada kita. Jadi dalam bab menggoda manusia, iblis ni database dia dahsyat. Sampel dia lebih dahsyat daripada PhD. So jangan duk lawan dia lah. Dia pandai. Kita tak pandai. Berlindunglah kepada Allah daripada gangguan dia. Jadi sebahagian daripada orang-orang sufi ni telah tertipulah masalah ni. Sehingga mereka sangka mereka buat benda baik. Tapi mereka telah menyebarkan hadis palsu. Yang mana hadis palsu ni dosa besar. Dan ada di kalangan pemalsu hadis ni, palsukan hadis untuk apa? Palsukan hadis untuk mengampu pemerintah. Yang saya telah pun huraikan dalam kuliah yang lepas. Ada ke ustaz? Kan ulama-ulama zaman dulu yang mengampu pemerintah ada. Nama pun direkod, Riyaz ibn Ibrahim. Kira zaman dulu ni orang yang kaki ampu pemerintah memang ada. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan kedudukan, untuk dapatkan jawatan, untuk dapatkan tempat, untuk dapatkan habuan dunia. Kita berlindunglah daripada semua benda ni. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ni sentiasa ikhlas. Ya? Sentiasa ikhlas dalam menegur manusia, dalam perjuangan, dalam beragama. Kalau betul benda tu salah, kita kena tegur. Dan satu lagi, ini benda saya nak tegur juga ni. Saya tengok kempen-kempen PRU ni pun laju juga. Kan? Kadang-kadang terlajak sikit. Bila mana kita rasa
Perjuangan agama tu datang daripada kumpulan kita saja. Ini bahaya. Kita boleh tawarkan kepada rakyat yang kita akan memberikan khidmat yang terbaik. Tetapi jangan sekali-kali ingat Islam tu mesti menang atas tangan kita. Tak semestinya. Kerana kadang-kadang Islam tu boleh menang di atas tangan orang lain. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Allah Subhanahu wa taala memenangkan, boleh jadi memenangkan agama ni dengan seorang lelaki yang jahat. Maksudnya dia tu jahat, tapi boleh jadi Islam menang di atas tangan dia. Nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahu supaya kita yang tak berapa nak jahat ni, ada orang jahat lagi pada kita kan, tapi ini bukan ujub. Tapi kadang-kadang kita rasa aku bagus lagi kot. Kadang-kadang ada rasa tu kan, kumpulan aku bagus lagi kot, parti aku Islamik lagi kot. Kadang-kadang kita rasa kitalah yang paling Islamik, orang lain buat semua tak Islamik, tolak terus. Sedangkan kebenaran itu boleh datang daripada mana-mana pun kan. Islam tidak terkurung dalam satu mazhab fiqh. Kebenaran boleh datang daripada mazhab Hanafi, kebenaran boleh datang daripada mazhab Maliki, kebenaran boleh datang daripada mazhab Syafi'i, kebenaran boleh datang daripada mazhab Hambali. Kadang-kadang dalam masalah ni Hambali betul, kadang-kadang dalam masalah ni Syafi'i betul, kadang-kadang dalam masalah ni Maliki betul, kadang-kadang dalam masalah tu Hanafi betul. Maksudnya kebenaran ni boleh datang daripada mazhab yang pelbagai. Takkanlah dalam mazhab yang lebih besar daripada kumpulan parti pun kadang-kadang kebenaran tak datang di atas sekolah pemikiran dia. Takkan Islam ni terkurung ataupun terhimpun hanya pada satu kumpulan parti saja. Ini bukan kempen politik dah, tapi nak bagi seimbang kepada pengikut-pengikut. Ini bukan saya nak tegur sangat orang bertanding ni. Orang bertanding memang nak sokongan, tapi kadang-kadang orang yang pengikut ni lebih-lebih kadang-kadang. Sampai satu video kat saya kemarin, satu video rakaman, tak tahulah bila ucapan tu. Nampak video macam lama, tapi dia berceramah, dia kata mati dalam solat tu bagus, tapi mati dalam mesyuarat parti dia lagi bagus. Ai hang punya gebang. Hang punya gebang slow-slow sikit. Mesyuarat parti je pun kan, takkan nak cerita mesyuarat parti tu macam ribat fi sabilillah. Beza tu. Tapi tak ada pahala lah Ustaz. InsyaAllah kalau untuk memenangkan dan mengangkat syiar tu adalah pahala. Buang duri kat jalan pun ada pahala. Ada pahala. Kalau buat kebaikan tu ada pahala. Tapi jangan overclaim. Itu saja saya minta. Jangan overclaim. Overclaim. Lebih-lebih sangat. Takut kita bimbang. Lama-lama dia akan jadi satu doktrin. Ya? Dia akan jadi satu doktrin. Apa dia? Nak masuk syurga, kumpulan saya je. Nak masuk syurga? Kena masuk kumpulan ni. Sampaikan ada satu stigma, mana-mana ahli agama yang bukan daripada parti ataupun kumpulan saya, maka itu tak dikira sebagai pejuang agama. Jangan begitu. Kerana perjuangan dalam agama ni luah dia punya ruang. Ada orang yang berjuang dekat kampung-kampung dakwah, dia tak tahu pun pasal parti. Kaum dia masih pakai selampit lagi, cerita pasal parti pun dia tak tahu parti apa. Tapi dia dakwah, ajak orang masuk Islam. Adakah dia tak dapat kebaikan? Dia baik. Mungkin jasa dia kepada Islam lebih besar pada kita. Ada orang yang duduk dekat sekolah, ajak anak-anak sekolah, anak-anak yang duduk dekat sekolah mengaji Quran, kenal alif bata. Yang mana kalau dia tak mengajar, anak-anak kita tak reti baca Quran. Adakah itu bukan kebaikan? Itu juga kebaikan. Sebab itu Nabi SAW ajar kita untuk mengiktiraf kebaikan.
Sebab tu Nabi sebut tentang imatatul adha 'anit tariq, buang duri, buang kotoran daripada jalan. Itu juga satu benda baik. Supaya kita melihat kebaikan itu dengan seimbang. Dia mungkin boleh buat kebaikan walaupun dia bukan daripada puak saya. Dia mungkin buat kebaikan walaupun dia bukan daripada ahli kumpulan saya. Kita kena seimbanglah masalah ni, tuan-tuan. Jangan lebih politik lah. Dasar perjuangan nak dikaitkan dengan Islam. Kalau betul, silakan. Kami nak bawa undang-undang Islam ni versi kami, silakan. Tak ada masalah. Tapi jangan lebih-lebih, jangan overclaim. Itu je saya minta. Kerana saya bimbang, parti telah menjadi agama. Tapi Alhamdulillah, dengan perkembangan semasa, dengan kekuatan media sosial, dengan pemikiran umat yang semakin lama semakin baik, mana-mana orang yang overclaim, siapa-siapa yang claim hanya parti dia je, pangkah parti dia je masuk syurga, pangkah parti lain masuk neraka, orang dah mula tak setuju. Bukan sekadar itu sebenarnya. Habis itu Ustaz, dalam pangkah-pangkah ni tak ada syurga dan neraka ke? Pertimbangan dia ada, tapi tak boleh dihukum secara umum begitu. Kerana apa? Kerana yang menentukan syurga dan neraka Allah pertama. Yang kedua, kita tak boleh buat hukum secara umum begitu kerana ia sangat-sangat bahaya. Dia akan menimbulkan takfir. Takfiri kita tak mau. Budaya kafir mengkafir. Sekarang ni dah kurang dah. Alhamdulillah. Parti tersebut pun ambil tindakan pada orang yang bercakap tu. Kan? Ambil tindakan. Dan ada seorang artis pun cakap pasal nak sembelih kafir harbi dan sebagainya. Dia pun akhirnya minta maaf. Kadang-kadang kita faham semangat tu kita faham, tapi semangat mesti didasari dengan ilmu. Dan mesti kita faham, kadang-kadang dalam nak semangat dengan agama ni, kita kena hati-hati dengan talbisu iblis. Iblis boleh masuk. Iblis tu dia boleh masuk. Dan dalam beragama ni, yang merosakkan sifat orang yang nak beragama, Iblis akan guna, saya sebut tadi, kekuatan kita. Caranya macam mana? Dengan menjahilkan kita terhadap agama ataupun melampaukan kita terhadap agama. Dua benda ni merosakkan ahli kitab. Nasrani dengan kejahilannya akhirnya rosak. Yahudi dengan ghulu, melampaunya, dan akhirnya rosak. Jadi benda ni kita tak mau berlaku dalam agama kita Islam. Sebab tu kena ada sifat nasihat menasihati. Panjang pula ni cerita pasal PRU ni. Dia yang tak boleh ke politik kepartian dalam masjid. Saya bukan politik kepartian. Saya politik saya non-partisan. Kita tak ada parti. Sampai orang tanya saya kan, Ustaz parti apa? Saya parti saya parti suka-suka. Maksudnya suka hati saya nak pangkah siapa. Sampai sekarang saya tak buat keputusan lagi. Masih istikharah lagi kan. Saya pun tanya mufti, macam mana Tok? Macam mana Tok? Akhirnya tengok mufti kata, semalam ditulis dah kan, cerita nak pangkah kena tengok calon juga. Jangan main pangkah parti je. Tengok calon juga, supaya setiap parti meletakkan calon yang berkualiti. Kita menjadi penentu. Gunakan kesempatan ni. Ampun ni dah 18 tahun ke belum ni? 17? Muda lagi lah. Jadi tak mengundi lah kan. Tahun depan mau mengundi ya, insyaAllah. Baik, tahun depan tak ada PRU kan. Tunggu 5 tahun lagi lah. Okey, habis cerita hadis palsu. Seterusnya, mengabaikan lafaz dalam riwayat yang ma'lul dan mungkar. Hadis ni dia bukan palsu saja. Hadis ada yang ma'lul, ada yang mungkar, ada yang syaz. Apa dia tu? Ni anak-anak yang belajar kat Kuib ni dia tahulah. Yang mana yang dah ada diploma, dia dah belajar dah ulumul hadis. Ilmu hadis ni ataupun ilmu mustalah hadis, masa saya belajar dulu zaman muda-muda dulu, umur 18 tahun, saya kena belajar tu ulum mustalah hadis tu. Belajar pula dengan Arab. Jadi pensyarah mengajar dalam kelas, Arab cakap Arab dengan Melayu cakap Arab lain. Arab cakap Arab ni dia ada dia punya lahjah. Macam bahasa Melayu perleh lah, dia punya lenggok-lenggok dia tu kan. Jadi saya tak apa nak faham sangat lah. First semester tu tak apa nak faham sangat. Tapi yang
bila balik rumah baca kitab boleh faham lah. Sebab baca kitab ni dah diajar daripada zaman sekolah menengah lagi kan. So bila kita baca tu kita boleh faham. Cuma yang stresnya apa dia? Yang stresnya tuan-tuan, dalam ilmu hadis ni, yang paling banyak nama, yang paling banyak istilah yang nak dihafal ialah hadis dhaif. Hadis sahih ada berapa nama? Hadis sahih ada berapa istilah? Sahih li zati, sahih li ghairi. Kan? Sahih sebab dia sahih, sahih li ghairi. Maksud asalnya dia hasan, banyak riwayat yang menyokong dia naik taraf, upgrade jadi sahih. Hasan pun hasan li zati, hasan li ghairi. Mana ada banyak? Betul? Hasan li zati tu maksud sanad dia tu hasan. Hasan ni dia tengah-tengah lah. Dia bawah sikit pada sahih, tapi dia bukan dhaif. Kira kalau exam tu dia lulus, dia tak cemerlang. Cemerlang tu sahih. Hasan li zati. Hasan li ghairi asalnya dhaif ringan, tapi banyak riwayat yang menyokong dia sampai kita kata dia menerima kekuatan sebab banyak yang sokong. Jadi perawi dhaif ni ingat ni, so kita upgrade dia. Jadi hasan li ghairi. Dia menjadi hasan tu kerana ada sokongan lain. Tapi bila masuk tang hadis dhaif ni punya banyak dia punya istilah. Nak kena hafal pula tu definisi. Ada hadis mungkar, ada hadis ma'lul ataupun mu'al ataupun mu'allal. Ada khilaf di kalangan ulama hadis mana satu yang betul. Tapi yang glamour di sisi ulama mutaqaddimin ma'lul lah istilah tu. Ada muttarib, ada musahaf, ada muharraf, ada syaz, ada mursal, ada munqati', ada mu'dal. Betul? Ingat? Ada ingat? Ni semua ni dhaif belaka ni. Ada mazid fi muttasil asanid. So saya masa belajar dulu, banyaknya nak kena hafal dah dhaif. Bubuh satu nama sudah lah kali pakai pun. Ulama hadis apabila mereka menghukumkan hadis tu sahih, sebelum nak hukum hadis tu sahih, mereka akan cek dulu, cek satu-satu. Dia ada 5 syarat. Hadis nak sahih ni, nak jadikan hadis sahih ni kena cukup 5 syarat. Apa syarat dia? Ni saya pergi slow-slow tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Sekali kalau saya hurai ni, tuan-tuan kata untuk kepala gerinding saya tak faham ni. Saya hurai yang ni dulu sebelum masuk ni. Hadis nak bagi sahih kena ada 5 syarat. Siapa yang dah tahu tak apalah, kira ulang gaji. Apa 5 syarat tu? Yang pertama, adalatul ruwah, credibility perawi. Benda ni logik. Tuan-tuan datang pada tuan-tuan satu orang bawa cerita, tapi tuan-tuan tahu dia ni memang kaki bohong. Nak terima tak? Tak terima. Kan? Tak terima. Nak tolak tak? Kena semak dulu. Kena semak dulu. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila datang seorang fasik membawa berita kepada kamu, semak. Buat perbandingan. Tengok orang lain ada bawa cerita yang sama tak? Itu yang ulama hadis buat. Check credibility. Kalau dia jenis tak salat, dia jenis tak puasa, dia jenis malam-malam Jumaat, malam-malam Sabtu, malam Minggu cucuk langit. Tahu cucuk langit? Disko lah. Yang ni orang yang tak kuat pegang agama, mereka akan tolak riwayatnya. Riwayatnya akan dihitung ataupun akan dikategorikan sebagai riwayat yang mungkar. Sebab apa mungkar? Sebab kalau dia berani tinggal salat, sedangkan salat tu benda yang besar dalam agama, apa yang boleh halang dia untuk tidak menipu dalam hadis Nabi? Walaupun kita tak ada bukti dia menipu lagi. Kalau ada bukti, kita akan terus label dia sebagai pemalsu, wadda', dajjal, pemalsu hadis. Tapi dalam urusan kita dengan dia, kita belum nampak lagi, belum ada bukti lagi yang dia ni pembohong.
belum nampak lagi, kita kata riwayat dia mungkar. Sebab kebarangkalian untuk dia berbohong tu ada dan kuat, sebab dia tinggal solat. Itu pertama. Yang kedua, dabtur ruwah. Dabt ar-ruwah. Apa itu dabt? Pemeliharaan perawi terhadap hadis. Macam mana perawi itu, dia pelihara hadis dia. Dia jaga hadis dia. Cara jaga hadis ni ada dua di sisi ulama hadis zaman dulu. Yang pertama, dia hafal dalam dadanya. Ini zaman-zaman awal. Zaman sahabat, zaman tabi'in yang awal. Mereka akan hafal. Sebab itu Al-Imam Az-Zuhri, kalau dia masuk dalam pasar, dia akan tutup telinga dia. Dia akan tutup. Kenapa? Dia kata kalau pergi pasar takut sesuatu masuk dalam telinga dia, benda-benda tak elok, perkataan tak elok, akan masuk dalam jiwanya dan dia tak akan lupa sampai bila-bila. Dia tutup telinga. Sebab masa tu, alat tulis berkurangan. Alat tulis kurang. Kertas pun kurang. Jadi mereka akan hafal. Tapi di zaman terkemudian, hadis dah makin, sanad tu dah makin panjang, perawi dah makin ramai, penuntut ilmu hadis jadi ramai. Kebanyakan perawi-perawi pada zaman terkemudian, mereka tak mampu nak hafal lagi dah. Mereka akan jaga hadis tu melalui apa? Mereka akan jaga hadis tu melalui jaga kitab. Mereka akan tulis riwayat tu dalam kitab. Kemudian mereka akan jaga kitab tu, tak bagi kepada sebarangan orang. Kalau dia jenis tulis hadis dalam kitab, lepas tu kitab pergi letak mata-kata, dia mughaffal. Tahu mughaffal? Mughaffal ni orang yang lalai, orang yang leka. Riwayatnya akan dihitung sebagai riwayat dhaif. Sebab dia tak jaga kitab. Mungkin ada orang ambil masuk lembaran yang bukan hadis dia tak hafal. So dia kena jaga betul-betul kitab dia. Itu nombor dua. Katalah seorang ni agama dia bagus, solat dia bagus, akhlak dia bagus, puasa pun bagus, semua dalam bab agama ni dia jaga elok. Kita tetap kena semak bunyi apa tu? Isyak dah ke? Ha? Belum lagi? Okey. Ha? Belum ya? Masuk dah? Dah lagi? Ha, kalau dah masuk lagi bagi tahu. 4 minit lagi? Okey. 4 minit lagi Syak? Tak masuk lagi ni bab? Cepatnya masa berjalan. Okey. Tak apalah, saya pergi pelan-pelan. Kita bukan kira nak habis kitab cepat. Kan? Kita nak bagi kira faham. Satu orang, pegangan agama dia baik. Akhlak baik. Tapi tetap kita kena semak juga cara dia pelihara hadis. Sebab apa? Sebab ada tak orang baik pelupa? Ada. Ada tak orang baik tersilap? Ada. Jadi sebab itu dia letak untuk syarat nombor 2 tu. Sebab itu Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, laqad adraktu inda hadhihi al-asatin 30 rajula kulluhum yaqul qala Rasulullah fama akhadtu minhum syai'a wa inna ahadahum law iktumina ala baiti malil muslimin lakana amina walakinnahum laysu min ashabi hadha sya'an. Atau kama qala, Imam Malik kata apa? Dia kata, aku telah bertemu di tiang-tiang tersebut, di tiang-tiang ini, yakni di tiang-tiang Masjid Nabawi. Aku telah bertemu di tiang-tiang Masjid Nabawi itu 30, sebagai riwayat kata 70 orang. Semua mereka menyebut Nabi bersabda. Tetapi aku tidak mengambil hadis daripada setiap daripada mereka. Aku tak ambil walaupun seorang. Aku tak ambil hadis mereka. Dan setiap seorang daripada mereka, kalau diberikan amanah untuk menjaga Baitul Muslimin, kalau disuruh untuk jaga Baitul Mal, lakana amina, mereka akan amanah. Setiap mereka amanah. Maksudnya orang ni jujur, bukan beripu.
walakinnahum laisu min ashabi hadzal sya'an. Aku tak ambil kerana apa? Kerana mereka bukan pakar dalam bidang ini. Maksud kalau dia orang baca hadis, dia orang baca salah. Dalam ramai-ramai perawi-perawi ataupun guru-guru Imam Malik ni, Imam Malik terkenal sebagai seorang yang sangat-sangat selektif dalam memilih guru. Imam Malik ni kalau orang tu ada masalah dia tak akan ambil. Tapi dalam banyak-banyak guru Imam Malik ni, Imam Malik ni tuan-tuan kenal kot, pengasas mazhab Maliki, guru kepada Imam Syafi'i. Dia tokoh besar dalam hadis dan juga dalam fiqh. Fiqh pun dia ada mazhab, hadis pun dia hebat. Ramai orang pergi belajar dengan dia. Sebab itu dalam Sahih Bukhari ada nama Malik. Riwayat Malik memang ada. Dan Imam Malik tu sedia ada kitab hadis nama dia Muwatta' Malik. Al-Muwatta'. Okey. Imam Malik ni dia selektif terhadap guru. Dalam banyak-banyak guru dia, ada satu. Nama perawi itu Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Siapa Abdul Karim ni? Abdul Karim ni perawi yang lemah. Orang pelik. Kenapa Imam Malik ambil daripada dia sedangkan dia lemah? Imam Malik pernah sebut dalam satu perkataan, dia kata apa? Gharrani kasratu bukaihi wa julusihi fil masjid. Aku terpedaya, Imam Malik kata aku terpedaya dengan dia banyak menangis dan dia banyak duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid menangis, duduk dalam masjid menangis. Dia bukan menipu. Tak. Dia orang saleh. Bila duduk dalam masjid, dia akan menangis, terkenang dosa dia. Kan terkenang dosa dia. Dia orang baik. Tapi kenapa Imam Malik akhirnya tak ambil dah riwayat dia? Sebab dia perawi yang lemah. Perawi yang lemah tak semestinya jahat. Tak semestinya jahat. Ada perawi yang baik. Pasal apa dia jadi lemah? Kadang-kadang dia nyanyuk dah tua, ingatan dia jadi lemah. Kadang-kadang dia memang jenis daripada kecil pelupa. Kan? Banyak makan semut agaknya lupa. Ataupun dia jenis tak menumpu. Contoh macam ada seorang perawi hadis, nama dia Syariq An-Nakhai. Syariq An-Nakhai seorang tokoh perawi yang hebat. Tapi pasal apa dia dihukum dhaif? Sebab dia dilantik menjadi hakim di mahkamah. Sebelum dia dilantik jadi hakim, dia terlibat dengan majlis-majlis ilmu, baca hadis apa semua, dia tumpulah. Tapi bila dilantik jadi hakim, kes mahkamah banyak, dia tak sempat nak baca kitab. Tapi orang minta kuliah juga. Jadi dia hanya baca apa yang dia ingat. Ingatan dia kadang-kadang tak apa kuat, maka dia membaca riwayat-riwayat yang salah. Maka sebab tu dia dihukum dhaif. Ada perawi yang asalnya okey, tiba-tiba perpustakaan dia terbakar. Ada. Siapa dia? Abdullah bin Abi Lahi'ah, ataupun terkenal dengan Ibn Abi Lahi'ah. Perpustakaan terbakar. Habis terbakar kitab-kitab hadis dia. Tapi lepas tu orang minta juga, tolonglah baca hadis. Dia baca ikut ingatan dia, banyak silap. Maka dia menjadi perawi yang dhaif. Perawi yang dhaif tak semestinya jahat. Ada yang jahat, ada. Macam pemalsu hadis, di kalangan pemalsu hadis yang jahat, golongan zindik. Golongan zindik ni golongan yang menyembunyikan mereka itu kufur dan menyebarkan hadis-hadis palsu sandar kepada Nabi SAW untuk merosakkan agama, untuk memburukkan wajah agama. Ini golongan zindik. Saya terlupa nak masuk dalam salah satu faktor. Antaranya Abdul Karim bin Abil Auja'. Dia telah memalsukan hadis dan menyandarkannya kepada Nabi SAW untuk merosakkan wajah Islam. Jadi kita bagi ruang pada azan dulu. InsyaAllah kita sambung lepas ni.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey. Jadi para ulama meletakkan syarat yang kedua iaitu dhabtur ruwah. Dia jaga elok-elok hadis dia, sama ada dia hafal ataupun dia jaga kitab kalau dia jenis tak hafal. Dia jaga kitab hafalan kitab hadis yang dikumpul. Yang ketiga, syarat dia tu ittisalus sanad. Sanad bersambung. Apa makna sanad bersambung? Sebab hadis ni kita tak boleh ambil direct daripada Nabi SAW. Sebab kita bukan jenis geng selak tirai. Faham geng selak tirai? Ini budak-budak muda ni faham. Nabi dah tak ada. Nabi SAW telah wafat. Nabi SAW meninggalkan kepada kita Quran dan Sunnah. Jadi untuk memastikan setiap daripada orang yang membawa riwayat ini mempunyai bukti yang dia memang dapat riwayat ni daripada Nabi SAW, dia perlu datangkan sanad. Apa itu sanad? Sanad ni ialah salasilah perawi. Dia ambil daripada dia sampailah kepada Nabi SAW. Cara nak bagi sanad tu bersambung, orang tu mesti jumpa dengan orang yang nama ada atas dia. Contoh macam kita kata, saya ambil daripada saya ambil contohlah ni. Rozaimi an A'mash, anil A'mash, an ibni ibn al-Musayyib, an Abi Hurairah, an Nabi SAW. Contoh kan. Saya mesti jumpa A'mash. Macam mana ulama hadis nak kenal pasti saya pernah jumpa A'mash? Mereka kena kaji lah. Tu yang ada yang saya cerita kuliah lepas tu. Kitab Tarikh Baghdad. Yang kawan saya ingat tu buku sejarah. Itu bukan buku sejarah. Itu buku tentang biografi perawi hadis. Sejarah lah juga. Tapi dia bukan sejarah yang kita faham sejarah. Dia lebih kepada biografi penuntut ilmu hadis. Dia pernah jumpa siapa? Ulama hadis kaji. Ada perawi-perawi yang ulama hadis kaji. Dia ni kalau dengan Abu Hurairah cuma 4 hadis dia dengar. Yang lain dia tak dengar. Sangat-sangat detail.
Dia ni memang anak murid dia. A memang anak murid B. Tapi A ni ada satu ketika dia balik kampung, B tetap buat kuliah. Tapi A balik kampung, urusan keluarga. Masa A balik kampung, B tak berhenti kuliah, B tetap kuliah. Cuma bila A balik ke pengajian dia, B tak nak ulang dah hadis-hadis tu. A tanya kepada anak murid yang lain, C dan D, masa saya balik kampung, Tok Guru, Tok Syekh ada baca hadis tak? Ada. Tolong bacakan kepada saya hadis yang Tok Syekh baca kat awak, saya nak dengar. Kawan dia pun baca, C baca, D baca, dia pun dengar. Lepas tu dia dah jadi tua. A dah jadi tua, dah ada anak murid sendiri. Dia tengok balik buku catatan dia. Dia tengok, ada 10 hadis waktu ni saya balik kampung. Arwah Tok Guru saya tak sempat bagi kat saya direct. Saya ambil dekat C dan D. Tapi C dan D ni ada problem kalau saya sebut nama dia. Sebab dia muda lagi pada saya. Malu sikit lah pada anak murid saya ni. Saya sembunyikan nama C dan D. Saya kata, daripada guru saya, B. Saya tak tipu, memang hadis tu daripada guru. Ulama hadis dapat kesan. Dan perawi macam ni digelar sebagai mudallis. Orang yang menutup nama perawi lain. Kalau riwayat hadis, kalau dia ni riwayat hadis, dia guna lafaz daripada an, riwayat tu problem. Akan dianggap ada kemungkinan terputus, ada perawi yang disembunyikan. Kena cari sanad lain. Hadis yang sama, sanad lain dalam kitab hadis lain untuk hadis yang sama. Ada tak dia kata dia dengar langsung daripada guru B tadi? Kalau ada, okey. Tak ada lagi. Dia tak tipu. Dia memang ambil daripada guru dia yang sebenar. Kalau dia hanya sebut daripada, mungkin hadis tu dibaca oleh guru dia sewaktu dia balik kampung. Dia ambil daripada C dan D. Kalau C dan D pun apa masalah? Masalah. Takut C dan D tu lupa. Sebab tu dia letakkan mesti sanad bersambung. Supaya tak ada kebarangkalian silap. Dalam banyak-banyak hadis tuan-tuan, ada satu hadis yang dipanggil mursal. Apa itu mursal? Mursal itu ialah hadis yang tabi'in riwayat terus kepada Nabi SAW. Siapa tabi'in? Tabi'in ni orang yang tak pernah jumpa Nabi tapi belajar dengan sahabat. Siapa tabi'in ni? Sa'id bin Musayyib, Al-Hasanul Basri, Uwais Al-Qarni. Kan? Ini semua tabi'in lah ni. Urwah ibn Zubair. Tokoh-tokoh besar tuan-tuan. Hebat. Tokoh bagi umat. Tapi tabi'in riwayat terus kepada Nabi SAW. Ulama hadis terima ke? Mereka tak terima. Sebab apa tak terima? Ni tabi'in ni, anak murid sahabat ni. Mereka terima ke? Mereka tak terima. Pasal apa mereka tak terima? Mereka kata, tabi'in mana pernah jumpa Nabi? Tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Dah kalau tak pernah jumpa Nabi, mereka ambil daripada siapa? Boleh jadi ambil daripada sahabat, boleh jadi ambil daripada tabi'in lain. Tabi'in tu ambil daripada sahabat. Kalau yang pertama okey lah, tabi'in ambil daripada sahabat, okey lah. Sebab sahabat semua adil, sahabat semua udul, jujur. Sahabat tak ada menipu. Sahabat pun tak ada yang dhaif. Tapi kalau dia ambil pada tabi'in lain, yang tabi'in lain tu dhaif ada? Tabi'in ada dhaif tak? Ada sebahagian tabi'in yang dhaif. Ada sebahagian tabi'in yang nyanyuk waktu tua. Ulama hukum hadis mursal, majoriti ulama hadis kata hadis mursal dhaif, ditolak. Cuma ada perincian lah. Hanafi terima, Maliki ada yang terima, Hambali pun ada yang terima, Imam Syafi'i letakkan syarat. Tapi majoriti ulama hadis menolak kesahihan riwayat mursal ni. Sehingga Ibn Rajab dalam Syarah Ilal Tirmidzi dia kata apa? Ada beza di antara mengamalkan hadis mursal dengan mengatakan ia sahih. Yang tiga mazhab tadi tu dia mengamalkan saja. Tak semestinya dia kata sahih. Sebab itu Abdul Rahman bin Mahdi, seorang tokoh hadis, hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, dia kata apa? Khislatan
la yahsunu fihima husnudzan. Dua perkara yang sangka baik tak bagus. Kita disuruh sangka baik, tapi dua benda ni sangka baik tak bagus. Al-qada wal hadis. Hukum mahkamah dan juga hadis. Tuan-tuan cuba bayang, saya jadi hakim, duduk kat mahkamah. Satu orang datang mengadu. Tuan Hakim, saya datang nak mengadu. Nak mengadu apa? Dia ni curi duit saya. Saya sebagai hakim kata, Pak Cik, sangka baik je lah. Tuan-tuan, kes mahkamah tak berjalan. Hak-hak manusia tak dapat nak ditegakkan. Yang kedua hadis. Hadis tak boleh sangka baik. Bukan kata tak boleh sangka baik dengan hadis maksa kita kena sangka buruk dengan Nabi, tak. Bila orang datang kat kita bawa hadis, kita tak boleh kata dia ni baik, mesti hadis tu betul. Tak boleh. Bab hadis kena teliti. Tengok, semak betul-betul. Maka dia letakkan syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, tidak ada syaz, dan syarat yang kelima, tidak ada illah. Syaz, jangan ada syaz, maksudnya jangan ganjil daripada orang lain. Tuan-tuan dengar kuliah saya hari ni, balik bawa cerita kat orang, anak murid. Bawa cerita kat anak-anak, bawa cerita kat isteri. Katalah ini zaman periwayatan. Saya baca hadis, tuan-tuan balik, baca kat anak-anak, baca kat isteri. Anak-anak tuan-tuan nanti pula akan riwayat pada anak murid dia. Sampai kepada zaman pembukuan tulisan-tulisan saya. Contohlah, tulisan saya itu dibukukan. Ada 10 anak murid yang dengar kuliah, 10 bawa riwayat yang sama kecuali seorang. Seorang diganjil sikit. Dia bawa riwayat saya pelik daripada 9 orang lain. Maka riwayat yang seorang tu, yang bercanggah tu, dipanggil sebagai syaz, ganjil. Maka riwayatnya tertolak. Sebab apa? Sebab mungkin orang baik, ingatan kuat, ada tak mungkin dia tersilap? Ada. Maka sebab tu tak boleh ada keganjilan dalam hadis, dalam riwayat. Dan yang kelima, ma'lul, tak boleh ada kecacatan. Cacat ni pun lebih kurang sama macam syaz. Sebab itu guru saya, Syekh Syaraf Al-Qudah, dalam kitab dia Al-Minhajul Hadis, mengatakan syaz dan illah sama. Syaz itu sebahagian daripada illah, penyakit dalam hadis. Cuma para ulama dulu dia tonjolkan syaz, dia letakkan satu khas dalam definisi, kerana syaz ini dibawa oleh perawi yang thiqah, dibawa oleh perawi yang ingatan kuat, sehingga terpaksa untuk kita mention. Kadang-kadang perawi yang ingatan kuat pun boleh buat salah. Maka riwayat-riwayat yang tak cukup salah satu daripada syarat ni, dhaif, akan dihukum sebagai dhaif. Panjang saya hurai ni. Jadi tuan-tuan pun dah faham. Macam nak sambung? Nak sambung ke nak berhenti? Kita berhentilah Ustaz, kami pun dah penin. Saya risau minggu depan nak mula kuliah balik, lupa dah. Apa tadi 5 syarat tu Ustaz? Saya ingat saya nak buat exam lah minggu depan. Tuan-tuan bawa buku A4. Kita nak tengok syarat. Ingat tak syarat hadis sahih? Kan? Kena ingat 5 syarat hadis sahih, tak cukup satu, terus hukum dhaif. Dan bila dhaif ni ada dhaif berat, ada dhaif ringan. Dhaif ringan ni 50-50. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Yang saya hurai dah dalam kuliah lepas. Tapi ada dhaif berat. Apa itu dhaif berat? Dhaif berat ni kita telah kenal pasti yang ni bukan hadis Nabi SAW. Cuma ada beza. Siapa-siapa yang sengaja berbohong, benda tu bukan daripada Nabi, tapi dia saja sandar dekat Nabi SAW, hadis tu palsu. Tapi kalau dia tersilap, dia terlupa, confirm dia lupa, confirm dia silap, maka riwayat tu kita panggil dhaif, berat. Sebab kita telah kenal pasti hadis tu tersalah. Salah bukan hadis. Maka yang salah tu kita panggil ma'lul dan mungkar. Boleh faham? Jadi hadis yang salah, riwayat yang salah, kita tak boleh ambil kira. Satu hadis dalam Sahih Bukhari, kita nak faham hadis ni, kita disuruh untuk bandingkan riwayat. Kita kena buka Sahih Muslim, hadis yang sama. Kita kena buka Abu Daud, hadis yang sama. Kita kena buka Ibnu Majah, hadis yang sama. Kena buka Tirmizi, hadis yang sama. Kita kumpul riwayat, tengok satu-satu lafaz. Tengok satu-satu.
Kalau ada lafaz tambahan. Tapi dalam banyak-banyak riwayat tu, kadang-kadang ada satu riwayat confirm salah. Tak perlu ambil. Tak perlu dijadikan rujukan sebab ni salah. Faham? Tuan-tuan baca akhbar lah. Baca surat Abar. Orang Perak tu surat Abar tau. Orang Perlis kata apa? Surat Abang. Surat Habang. Okey, baca surat Abang. Tuan-tuan baca surat Abang. Baca berita harian. Berita yang sama. Tuan-tuan nak percaya tak berita harian? Tak percaya? Budak-budak muda ni tak percaya. Dia awal dah, saya tak tahu. Saya tak tahu pasal apa dia tak percaya. Tapi kadang-kadang kita percaya terus. Kadang-kadang kita cakap, betul ke cerita ni? Kita pergi tengok utusan. Cerita yang sama. Nak baca riwayat nombor 2. Sebab wartawan utusan membawa riwayat, membawa cerita. Kita pun tengok. Lebih kurang sama. Baca pula Malaysia gini. Lain pula riwayat dia. Cerita yang sama. Nak percaya siapa? Kita kena nilai lah. Yang mana confirm tersalah. Contoh, lepas kita baca Malaysia Kini pula tarik balik berita tu. Ralat, dia kata. Kami tersilap lapor. Boleh pakai ke riwayat tu? Tak boleh pakai lah, confirm salah. Ini saya bagi contoh je. Sekali saya kena saman pula dengan Malaysia Kini. Tapi saya nak bagi contoh supaya tuan-tuan faham. Jadi dalam nak memahami cerita yang sama, kita baca 2-3 media. Kita baca berita harian, kita baca utusan, kita baca sinar harian, kita baca Malaysia Kini. Tapi dalam banyak-banyak riwayat tu, ada satu media, Malaysia Kini kata ralat. Berita yang dilaporkan sebelum ini tersalah. Boleh ambil ke sebagai rujukan untuk melengkapkan cerita tu? Tak boleh lah, dah salah. Kita tak boleh kata, tuan-tuan, sebenarnya saya dah baca dalam Malaysia Kini. Dia cerita lebih detail lagi. Cerita yang sama, dia cerita lebih detail. Kita kata, kan itu penceritaan yang salah. Dia dah tarik balik. Tak kira lah yang tu riwayat juga. Mana boleh? Benda salah. Maka sama macam kes ni. Kita ambil contoh sikit ya. Sebab saya takut tuan-tuan lupa. Kita ambil contoh. Ya? Mengabaikan lafaz riwayat, mengabaikan lafaz dalam riwayat yang ma'lul dan mungkar. Tengok contoh tu. Hadis salat 2 rakaat antara azan dan iqamah dalam keadaan duduk. Contoh, ada hadis daripada Bukhari. Hadis ni sahih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isha, thumma shalla 8 rakaat, wa raka'ataini jalisa, wa raka'ataini bainan nida'ain, wa lam yakun yada'ahuma abada." Hadis Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat. Ya? Kemudian Nabi salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi salat lagi 2 rakaat bainan nida'ain, di antara azan dan juga iqamah, iaitu salat qabliyah subuh. Walam yakun yada'ahuma abada, dan Nabi tak pernah tinggal salat qabliyah subuh ni selama-lamanya. Faham? Hadis ni faham? Bila kita tengok ni, Nabi salat Isya, lepas tu salat 8 rakaat, lepas tu salat 2 rakaat, lepas tu salat lagi 2 rakaat qabliyah subuh. Kita nak faham hadis ni, kita kena tengok Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim daripada Aisyah juga ada sebut perkataan witir setelah 8 rakaat. Hadis ni sahih. Maksud dia melengkapkan cerita ni. Apa dia? Nabi semayang Isya, lepas tu Nabi semayang 8 rakaat, lepas tu Nabi semayang 3 rakaat witir. Lepas tu Nabi semayang lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk, 2 rakaat tu. Lepas tu Nabi semayang qabliyah subuh 2 rakaat. Faham? Okey? Kisah ni faham Clear? Maksud Nabi qiyamul lail akhiri dengan salat witir. Tapi Nabi solat lagi 2 rakaat lepas witir tu. Tapi duduk. Okey. Kita tengok pula dalam riwayat Abu Daud. Tengok apa riwayat Abu Daud. Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jalur Aisyah juga. Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya, thumma salla 8 rakaat wa raka'ataini jalisa
wa raka'ataini jalisan bainan nida'ain wa lam yakum yada'ahuma abada. Dalam riwayat Abu Dawud dia kata, Aisyah kata, Nabi SAW salat Isyak, kemudian salat 8 rakaat. Dalam riwayat Muslim disebut witir. Kemudian dia salat lagi 2 rakaat duduk. Dan dia salat lagi qabliyah subuh dalam keadaan duduk. Dan Nabi tak pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh tu. 2 rakaat qabliyah tu Nabi tak pernah tinggal. Kat sini ada tambahan cerita tak? Siapa nampak? Ada tambahan cerita tak? Tadi riwayat Bukhari dia kata Nabi salat 2 rakaat lepas witir duduk. Lepas tu dia kata Nabi SAW salat qabliyah. Dia tak kata qabliyah tu Nabi salat dalam keadaan duduk. Tapi dalam riwayat Abu Daud dia pergi tambah satu lagi. Apa dia? Dia pergi tambah Nabi salat 2 rakaat lepas witir duduk. Nabi salat qabliyah pun duduk. Okey. Clear Okey. Boleh terima tak tambahan lafaz duduk waktu qabliyah subuh tu? Tengok apa kata ulama hadis. Al-Imam Al-Azim Al-Abadi dalam kitab dia Aunul Ma'bud, syarah kepada Sunan Abi Dawud, dia kata apa? Walam yaqul lafza jalisan Nasr bin Ali wa kadza lam yaqul al-Bukhari wa huwa wahmun min Ja'far wallahu a'lam. Dia kata apa? Kata dia Nasr bin Ali, salah seorang daripada perawi yang riwayat hadis ni, tidak pernah menyebutkan perkataan jalis. Nasr bin Ali waktu diriwayat hadis ni daripada jalur Aisyah, dia tak kata Nabi salat qabliyah duduk. Ni salah seorang perawi. Wa kaza, dia kata wa kaza lam yaqul al-Bukhari. Begitu juga Imam Bukhari pun tak sebut Nabi salat qabliyah duduk. Dah siapa sebut? Yang sebut Nabi salat qabliyah duduk ni Ja'far bin Musafir, guru kepada Abu Dawud. Wa huwa wahmun min Ja'far. Ia adalah satu kesilapan daripada Ja'far. Wallahu a'lam. Jadi riwayat yang mengatakan Nabi salat qabliyah, lafaz duduk waktu Nabi salat qabliyah tu, riwayat yang tidak sahih. Sebab apa tak sahih? Sebab ia adalah kesilapan perawi. Waham ni silap. Bila silap boleh pakai ke? Mana boleh pakai silap? Maka riwayat yang mengatakan Nabi qabliyah, salat qabliyah duduk waktu ni tidak sahih daripada Nabi. Jadi kita tak boleh pakailah, kita letak tepi. Sebab ni adalah riwayat ataupun lafaz yang mungkar. Mungkar sebab tersilap. Ada orang panggil syaz, ada orang panggil mungkar. Tapi ulama mutaqaddimin mereka tak bezakan pun syaz dengan mungkar lebih kurang sama. Bahkan syaz tu jarang disebut oleh ulama mutaqaddimin. Tuan-tuan buka kitab ilal, dia akan sebut mungkar. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan tuan-tuan fahamlah apa yang saya sebutkan pada malam ini. Okey? Boleh faham Saya pergi slow-slow lah. Saya pergi slow-slow. Kalau tak faham tak apa, insya-Allah mana tahu tiba-tiba akan datang boleh faham. Kalau tuan-tuan rasa tak faham juga, tuan-tuan daftar masuk KUIP belajar master hadis. Tak pun degree hadis. Dekat KUIP ada degree hadis. Dekat universiti lain saya tak pasti. Biasanya degree Quran Sunnah. Tapi dekat KUIP ni kita ada degree hadis. Memang fokus dalam bidang hadis. Itu di antara kelebihan lah. Saja nak promote KUIP sikit. Siapa nak promote lagi kan? Kalau bukan saya. Kita tengok soalan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Benarkah ada riwayat yang mutawatir tentang Nabi SAW pernah menghulurkan tangan baginda dari dalam kubur untuk bersalaman dengan Imam Rifai seperti cerita yang diviralkan dalam kuliah sebahagian ustaz? Juga dikatakan kisah ni ditulis dalam kitab oleh Imam Suyuti dan para imam-imam yang lain. Pertama sekali, kisah ni memang ada yang terima dan memang ada yang tolak. Ada yang kata kisah ni tak ada sanad pun. Macam mana nak kata mutawatir? Dia hanya sekadar cerita. Mutawatir ni apa dia? Mutawatir ni ramai sangat yang nampak. Sehingga kita yang tak nampak ni kata mustahil dia orang pakat berbohong. Mustahil sebab dia orang tak ada kepentingan pun nak bohong. Saya contoh hadis mutawatir, saya nak bagi contoh pada tuan-tuan supaya faham. Kalau saya tanya tuan-tuan, hari ni siapa presiden Amerika? Dia ni saya tahu lah. Dia suka tengok cerita orang putih.
Ha? Ha? Tahu? Ha? Tuan-tuan tak tahu siapa presiden Amerika? Oh, ini betul-betul anti Amerika. Budak-budak ni tahu lah. Joe Biden lah. Itu yang sebutan tu. Joe Biden kan. Sebelum Joe Biden siapa presiden? Bukan Donald Duck. Donald Trump. Donald Trump. Tuan-tuan, siapa bagi tahu kat tuan-tuan presiden Amerika tu Donald Trump dan juga Biden? Tuan-tuan pergi tengok sendiri kat White House. Saya pernah pergi White House. Sekali je lah seumur hidup. Saya pergi White House. Saya tengok, tak boleh masuk White House tu. Jadi saya pun tak nampak siapa presiden. Walaupun dah sampai. Kita tak boleh tengok dengan mata kita sendiri. Tapi yang sampai kat kita siapa? Media. Yang sampaikan kat kita siapa? Orang bercerita. Dan media tu pula, bukan media Amerika aja, media antarabangsa. Bukan CNN saja. Al Jazeera pun sama. Sampai kita kata, takkan dia orang pakat bohong kot, benda betul ini. Akhirnya kita percaya. Walaupun kita tak nampak. Sama macam saya kalau dulu kan dekat UPSI. Saya masuk kelas tengok tak ada siapa dalam kelas. Mana pergi budak-budak ni? Lepas tu ramai-ramai masuk. Lepas setengah jam. Saya pun dah hangin ni. Lepas saya berlambat. Dia kata minta maaf ni Ustaz. Kami tersangkut dekat kampus baru. Sebab apa? Ada aksiden pula. Bas tak boleh keluar. Dalam kelas tu 40 orang. Ada tak kemungkinan 40 orang tu bohong? Dia orang dah terlambat pakat-pakat. Kalau pensyarah tanya, cakap ada aksiden je. Ada kepentingan tak? Ada. Jadi 40 orang saya tak boleh kata mutawatir lagi. Tak boleh lagi. Sebab tu ulama hadis, dia tak letak berapa bilangan mutawatir ni. Ada yang kata 10, ada yang kata 40, ada yang kata 4. Tapi sebenarnya tak ada had. Sebab setiap riwayat berbeza mengikut kecenderungan perawi yang meriwayatkan. Ada riwayat 4 orang jadi mutawatir dah. Ada riwayat 10 orang tak jadi lagi. Sebab masing-masing ada kecenderungan. Mungkin yang 10 tu kecenderungan ni sama. Bukan mereka berpakat, tapi kebarangkalian tu ada. So 40 orang ni mungkin tak tipu. Tapi saya sebagai orang yang tak pernah tengok aksiden yang berlaku dekat kampus baru, bila sampai cerita kat saya kena semak lah. 40 orang ni ada tak kebarangkalian mereka tipu? Sebab dah terlambat masing-masing? Ada kebarangkalian? Mungkin. Tapi sebab semua baik-baik, tengok muka pun soleh, ahli-ahli syurga semua ni, saya kata riwayat ni sahih. Tapi belum capai tahap mutawatir. 90% percaya, 10% ada kebarangkalian mereka ni tersilap ataupun berbohong. Tapi 90% saya percaya hadis ni sahih. Saya pun keluar daripada kelas mengajar, habis setengah jam, sebab kelas sejam, habis setengah jam saya pun keluar. Pergi hadir pula mesyuarat. Dalam mesyuarat tu, ada pula kawan-kawan duk bercerita, sama-sama mereka, pensyarah-pensyarah duk bercerita. Tadi ada aksiden dekat kampus baru, dahsyat. Banyak kereta tak boleh keluar. Dia langgar pagar universiti. Melentang pula, tak boleh keluar kereta. Saya dapat satu lagi sumber. Ni cerita sama tadi. Nak kata yang ni pakat tak mungkin. Pergi pula makan dekat restoran, cerita benda yang sama. Pergi pula jumpa dengan Pak Gad, Pak Gad pun cerita yang sama. Akhirnya saya kata, cerita ni betul walaupun saya tak pernah tengok. Saya akal saya kata, mustahil mereka berpakat untuk bohong. Sebab yang ni tak kenal dengan yang tu tak kenal dengan yang ni. Tak ada kepentingan pun untuk mereka bohong. Akhirnya akal saya kata, cerita ni betul. Ilmu hadis ni ilmu akal. Bukan ilmu hadis, ilmu faham hadis. Ilmu nak nilai hadis ni akli, logik. Yang kita boleh faham pun. Siapa yang nampak Nabi pergi hulur tangan? Nak kata mutawatir tu payah sikit. Walaupun ada yang dakwa. Jadi sebab itu ada yang tolak, ada yang terima. Tapi adakah kita kalau tak percaya, terganggu akidah, dia tak termasuk dalam rukun iman, tak termasuk dalam rukun Islam? Jadi kita kena carilah Ustaz, Nabi hulurkan tangan daripada kubur itu, betul ke tak? Tak payah pergi cari, sebab benda tu dah berlaku dah. Sanad pun tak jelas. Yang paling penting apa dia? Tak payahlah pergi cari Nabi keluarkan tangan daripada kuburnya untuk salam dengan orang.
Carilah hadis-hadis Nabi SAW yang telah lama keluar dalam kitab hadis. Faham? Ada orang kadang-kadang hadis dia tak mau pun, tapi dia heboh dengan cerita-cerita macam ni. Bukanlah cerita tu saya kata bohong, tapi kadang-kadang kita tak seimbang. Cerita-cerita macam ni cukup berkenan, tapi lebih baca hadis, orang Melayu tak faham hadis ni, tak payah baca hadis lah. Kita kena seimbang. Hadis Nabi tu lebih penting. Ada manusia sampai pergi cari kuda Nabi, keturunan kuda Nabi. Dia kata kami telah menjumpai dekat sebahagian-sebahagian negara, inilah keturunan kuda Nabi. Saya pun heran, betul ke tak betul? Siapa pergi cek DNA? Pergi cari kuda Nabi. Hadis Nabi ada lebih penting untuk kita amalkan. Itu ulasan saya lah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Moga Allah merahmati Dr. Sulaiman dan puan juga yang bertanya. Saya ingin pencerahan tentang isu pengikut arwah Pak Sumit yang menyebarkan wasiat arwah minta baca surah Ikhlas 3 kali selepas dia meninggal. Terima kasih. Saya tak dengar video dia ni dan soalan ni pun tak apa jelas, tapi kalau dia minta bacakan 3 kali Qul ataupun surah Al-Ikhlas 3 kali dan sedekahkan pahala kepadanya, yang ni termasuk dalam khilaf yang muktabar, iaitu adakah membaca Quran dan sedekahkan pahalanya kepada si mati sampai ataupun tidak. Yang masyhur dalam mazhab yang masyhur daripada Imam Syafi'i tidak sampai. Tetapi majoriti kita panggil ashab ataupun ulama-ulama mazhab Syafi'i yang terkemudian mengatakan sampai. Mazhab Hambali mengatakan sampai. Imam Ahmad kata sampai. Jadi ini isu khilaf yang muktabar. Isu khilaf yang muktabar, saya wallahu taala alam cenderung untuk kata dia sampailah. Tapi kalau dia suruh baca 3 kali itu kerana ada fadilat yang tertentu, yang tu perlu kepada semakan dan kajian lah. Tapi kalau dia suruh sedekahkan pahala tu untuk dia minta, sedekahkanlah nanti untuk saya, tu termasuk dalam khilaf yang muktabar. Tapi jangan lupalah minta orang doa untuk kita, sebab doa tidak ada khilaf sampai. Kan? Sebab Nabi SAW doa kat kubur. Baca Quran ni tidak ada riwayat yang jelas lagi lah, sebab tu ulama berbeza pendapat. Doa confirm, insya-Allah sampai. Ya, baik. Assalamualaikum. Bagaimana kita nak promote sunnah dan hadis Nabi SAW di kalangan masyarakat kita yang rata-rata banyak mengikut amalan tok nenek mereka yang terdahulu, sebab mereka terlalu pertahan amalan orang dulu-dulu. Caranya, ramaikan orang belajar hadis. Masuk kuip. Sebab kita kena ramaikan. Hari ni orang tak ada pilihan. Saya nak masuk masjid, kat Perlis je boleh. Mujurlah online ada kan. Tapi nak masuk kat masjid, Perak tak boleh, Penang pun baru-baru tak boleh. Jadi kita ramaikan. Bila ramaikan, ramai orang belajar. Tapi saya tak sedih lah, tak sedih langsung, insya-Allah. Kerana banyak lagi ruang saya boleh menyumbang. Menulis boleh, berkuliah di online boleh, tak ada masalah. Dunia terbuka sekarang ni kan. Cuma kena ramaikan. Lebih ramai orang yang menyebarkan sunnah, maka lebih ramai orang akan dengar dan akhirnya orang akan terima. So kita kena keep doing that. Kita kena terus bak kata Ayahanda Rani Kulub, keep it up, don't give up. Tuan-tuan, ni cerita live ni tak syok sikit, tapi saya nak cerita jugalah. Tu watak macam Ayahanda Rani Kulub ni, masa dia mula-mula keluar dulu, tuan-tuan suka ke menyampah? Jawab betul-betul. Mula-mula kan, rasa tak suka, apa benda dia ni kan, semua nak report polis. Saya pun rasa yang sama. Tapi lama-lama jadi seronok kan. Jadi tagline tu, keep it up, don't give up ni. Sampai berlakon filem dia. Nak kata apa? Konsisten. Mula-mula orang menyampah, lama-lama orang boleh terima. Sebab orang nampak dia bawa sesuatu, mungkin dia ada lawak dia kan, telahan-telahan dia orang suka, akhirnya orang boleh terima. Sampai bila ada kes dia, mana Ayahanda? Kenapa tak report polis lagi? Orang cari dia. Tuan-tuan, kita kena buat benda yang sama. Dia bawa diri dia, kita bawa sunnah Nabi SAW. Kan kita nak promote sunnah Nabi, dah tentulah sunnah Nabi lebih tinggi. Orang jadi tak suka ni sebab orang tak pernah dengar. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi SAW, orang Melayu suka. Cuma dia tak dapat penjelasan yang betul saja.
Itu je. Jadi kita kena konsisten. Jangan takut-takut. Konsisten. Kan budak pelajar-pelajar Kuwait buat video, share TikTok sunnah-sunnah Nabi SAW. Lama-lama orang akan follow, insya-Allah. Assalamualaikum salam. Untuk tahu hadis mursal, perlukah kita menghafal nama-nama tabi'in? Jazakallahu khair. Wa antum fazakumullah khair. Kalau boleh hafal, alhamdulillah. Kalau boleh hafal, alhamdulillah. Kalau tak boleh hafal, boleh rujuk dalam kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis mursal seperti kitab Al-Marasil karya Abu Daud. Ataupun boleh rujuk kitab yang menghimpunkan hadis perawi-perawi yang suka memursalkan hadis, meriwayatkan hadis secara mursal seperti kitab Al-Marasil karya Ibn Abi Hatim. Ataupun boleh rujuk kitab-kitab yang besar lah, tapi tak fokus kepada nama tabi'in, macam kitab Tahzibul Kamal, kitab Mizanul I'tidal dan sebagainya. Kitab-kitab yang besar lah. Tapi dua kitab ni saya selalu guna. Untuk mengenal pasti hadis-hadis mursal. Wih, banyak ah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Lilas lah. Banyak sangat. Saya tak larat, insya-Allah kita sambung minggu depan. Lama sangat ni. Tuan-tuan pun nak makan lepas ni kan. Lapak nasi dah kan. Ke lapak ayak. Assalamualaikum doktor, boleh bagi tip dan trik nak cari hadis dalam Musnad Ahmad? Sebab payah nak cari hadis dalam kitab tu. Sebab dia beza dengan Bukhari ataupun Muslim yang bagi hadis berdasarkan bab dan fasal. Musnad Ahmad ni tuan-tuan, dia himpun hadis ikut nama sahabat. Himpun hadis, dia susun ikut nama sahabat. Hadis Abu Bakar satu tempat, hadis Umar satu tempat, hadis Aisyah satu tempat. Dia tak kira bab. Jadi memang susah. Jadi macam mana nak cari? Yang mudah. Ustaz yang bertanya ni nampak macam ustaz ni sebab dia baca Musnad Ahmad. Mudahnya pergi dekat shamela.ws, download Maktabah Syamilah, search perkataan dalam Musnad Ahmad dalam Maktabah Syamilah, klik Musnad Ahmad, keluar hadis yang kita nak cari. Tak payah susah-susah. Kadang-kadang tak sampai seminit pun jumpa dah hadis tu, insya-Allah. Jadi itulah yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Jika ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada yang buruk itu, saya mohon maaf kerana saya juga manusia. Mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada masjid, terima kasih kepada Global Ihsan yang membawakan kuliah ini secara langsung di dalam Zoom dan juga dalam talian. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.